Assalamualaikum. Ni bertemu kita dalam sembang kopi AA. Kali ni kelainan sikit. Saya menembual Ketua UMNO Bahagian Kepung Datuk Razak Bos. Kalau dekat Facebook lah. Okey, hari Isnin yang lepas 4 September 2023, di mana Yang Amat Berhormat Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang kesnya digugurkan, dilepas tanpa bebas. Lepas tanpa bebas. So boleh terangkan sedikit apa maksud bebas, lepas tanpa bebas ni? Terima kasih Saudara Aizat. Terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada keputusan yang sebagaimana diumumkan Isnin lepas, Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan rasa bersyukur kepada Allah kerana dengan keputusan tersebut telah memberi satu impak positif kepada, tidak hanya kepada Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO, tetapi juga kepada parti UMNO itu sendiri. Sebagaimana soalan yang dilontarkan tadi, dilepaskan tanpa bebas ataupun dalam bahasa mahkamah disebut DNAA, Discharge Not Amounting Acquittal, yang mana itulah adalah merupakan frasa perundangan yang biasa dilaksanakan dalam proses mahkamah. Keputusan tersebut memberi makna bahawa Datuk Seri Zahid dilepaskan, tetapi dalam waktu-waktu yang sama, sekiranya ada bukti baru ataupun diminta oleh pihak mahkamah, maka Datuk Seri Zahid perlu untuk hadir semula. Tetapi itu tak penting. Yang penting bahawa keputusan tersebut, pertuduhan sebanyak 47 kes kepada Datuk Seri Zahid Hamidi telah pun digugurkan, dan ini adalah merupakan satu peluang kepada Datuk Seri Zahid dan juga kepada ahli-ahli parti UMNO itu sendiri untuk berlapang dada dan menerima keputusan tersebut dengan satu impak yang positif sebagai satu kemenangan kepada parti kita. Sebelum kita bercerita tentang PRK yang sedang berlangsung ni, kita lihat kes tersebut secara keseluruhan. Sehari dua ni viral di media sosial, khasnya daripada pihak sebelah sana yang mempertikaikan tentang keputusan mahkamah tersebut. Tidak hanya daripada pihak bangkang, mungkin ada juga daripada kalangan ahli-ahli parti itu sendiri memberi komen-komen yang negatif dan sinis. Jadi saya ingin terangkan secara keseluruhan, secara kronologi, bahawa kes Datuk Seri Zahid ini bagaimana ia berlaku. Kes ini sebenarnya telah pun bermula sejak 5 tahun dahulu, daripada tahun 2018, iaitu pada 19 hari bulan Oktober 2018. Pertama kali Datuk Seri Zahid telah didakwa di mahkamah di atas 47 kes pertuduhan. Tetapi sebagaimana yang kita semua maklum dan kita kena ambil alert benda ni, baru-baru ini juga viral memo daripada pejabat pendakwa raya tentang laporan yang telah disediakan oleh Timbalan Pendakwa Raya, itu Ahmad Zarib, yang mengatakan bahawa bertarikh 17 hari bulan Oktober, iaitu 2 hari sebelum daripada kes Datuk Seri Zahid dikenakan tersebut, bahawa pejabat Timbalan Pendakwa Raya telah pun menghantar memo kepada Peguam Negara bahawa hasil daripada siasatan mereka sendiri, hasil daripada bukti-bukti yang mereka terima, tidak ada satu pun menunjukkan bahawa Datuk Seri Zahid boleh untuk didakwa, layak untuk dibicarakan. Tetapi walau bagaimanapun, Peguam Negara ketika itu, Tommy Thomas, kita percaya atas arahan daripada pihak atasan, iaitu Perdana Menteri ketika itu, untuk meneruskan prosiding tersebut. Maka berlakulah itu yang berlaku pada 19 Oktober. Dan sehingga sekarang kes ini mengambil masa 5 tahun. Bagaimana Datuk Seri Zahid diaibkan, dimalukan dengan pelbagai tomahan, pelbagai cerita-cerita sepanjang 5 tahun, sehinggalah pada hari Isnin yang lalu akhirnya mahkamah telah pun membuat keputusan. Kita kena ambil iktibar bahawa cerita ini adalah merupakan satu cerita yang dikarang sebegini rupa. Bermula daripada 2 bulan sebelum Datuk Seri Zahid dipanggil ke mahkamah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ketika itu Perdana Menteri ketika itu Tun Dr. Mahathir telah pun memanggil Datuk Seri Zahid untuk
dengan memberi arahan untuk membubarkan UMNO. Dan inilah dia kesannya di atas ketegasan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk tidak sama sekali membubarkan UMNO, maka beliau dikenakan dengan 47 pertuduhan tersebut. Maka inilah yang berlaku sehinggalah ke hari ini. Alhamdulillah pada Senin lepas kita telah pun mendapat keadilan yang sewajarnya dan kita bersyukur kepada Allah. Jadi saya berharap supaya momentum ini dapat kita kembangkan, khasnya kepada PRK yang sedang berlangsung, iaitu PRK Pulai dan juga di Simpang Jeram, supaya rakyat, khasnya ahli UMNO itu perlu menerima bahawa ini adalah satu keadilan yang mutlak, tidak hanya kepada Datuk Seri Zahid tapi kepada ahli-ahli parti untuk kembali mengorak langkah ke hadapan. Kita kena pastikan bahawa dengan pembebasan Datuk Seri Zahid ini, maka di pihak belah sana tidak ada lagi modal. Berbagai tomahan, berbagai fitnah yang mereka melemparkan kepada Datuk Seri Zahid sebagai Presiden parti, sebagai tunjang kepada institusi parti itu, dengan niat untuk menjatuhkan kredibiliti parti kita. Dan itulah yang berlaku. Jadi dengan adanya keputusan tersebut, harap dapat mempengaruhi ahli UMNO untuk keluar beramai-ramai, mengundi dan kembali menguatkan parti kita. Itu tanggungjawab kita sebagai ahli parti.